pihak-pihak jenayah seksual di antara kanak-kanak ini 16 ke 18 ke tidak boleh dipakai kepada orang Islam kerana ia dalam syariah jenayah zina ini tidak mengira umur dan tidak berkaitan dengan konsen pihak-pihak dalam kes mereka. Kita juga melihat dalam lakunan dalam gubalan di mana ada kesalahan dalam enactment yang tidak mempunyai kesalahan sama dari perangkat persekutuan. Contohnya muamalah riba. Tiada dalam undang-undang persekutuan, akan berlaku kelompangan undang-undang integriti di mana negeri tiada kuasa gubalan dan parlimen juga tiada kuasa gubalan atas isu ini. Kesan keputusan Peace and Substance dengan izin akan memberikan impak besar ke atas undang-undang jenayah syariah di negeri-negeri. Contohnya kesalahan riba ini tidak boleh diperundangkan oleh negeri dan ia juga tidak boleh digubal oleh parlimen kerana ia adalah undang-undang yang bersifat diskriminasi bertentangan dengan pengharapan perlembagaan persekutuan. Kita harus ingat bahawa enactment negeri telah berproses dari awal sejak tahun 1980-an lagi. Enactment negeri lain sekitar 1990-an. Tangkapan dan pendawaan telah dibuat tanpa apa-apa masalah sebelum ini. Namun kini ia tinggal kenangan sekalipun ia diluluskan oleh DUN secara sah dan tidak ada apa-apa teguran daripada pejabat peguam negara. Sepatutnya bila DUN disaman, DUN dipertikai, parlimenlah yang menjadi ayah kepada DUN ini kerana AGC ini merupakan orang yang dihantar yang berada dalam Dewan Undangan Negeri ketika undang-undang itu diluluskan. Keputusan Ni Elin kali ini mengecilkan lagi kuasa Mahkamah Syariah untuk menjatuhkan hukuman atas sebab-sebab yang telah pun dibatalkan. Kita percaya kepada MKI yang ada jurukuasa tapi yang kita perlukan di sini ialah kita mohon supaya dapatan segera dibuat dan keputusan segera dibuat kerana ia menggusarkan rakyat Muslim majoriti penduduk dalam negara ini. Keputusan Ni Elin akan membuka pintu banjir kepada kebanjiran cabaran-cabaran lain selepas kes ini. Kes Ni Elin memberikan kesan kepada satu, kita nampak ada trend pencabulan dan gangguan daripada individu-individu kepada kuasa gubalan negeri milik semua dan ini adalah Dewan Undangan Negeri, ia bukan milik mana-mana parti ataupun kerajaan ataupun manusia kerana perlembagaan persekutuan dan undang-undang tubuh negeri menjamin kuasa raja-raja sebagai ketua agama Islam negeri dan semua undang-undang ini telah pun ditandatangani dan diwartakan dengan izin dengan restu daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertua Negeri masing-masing. Masa sudah sampai untuk bidang kuasa dan kuasa kehakiman Mahkamah Syariah diperluaskan sejajar dengan kepakaran dan pengalaman negeri dan negara. Bukan hanya terhad kepada 355 malah lebih daripada itu. Yang ketiga, menjamin agar penambahan kuasa, sistem dan pegawai bilangan pegawai kekuasaan undang-undang jenayah syariah di negeri masing-masing diperkasakan kerana kita tidak mahu ianya dibebankan kepada PDRM yang sedia ada menanggung beban tugas yang sangat tinggi. Pasca kes Ni Elin yang mana pempetishan adalah orang Kelantan dicabar oleh kepada kerajaan Kelantan dan ketua hakim juga kebetulannya rakyat Kelantan yang mendengar kes ini. Dalam kes ini bukti perlunya pemerkasaan enactment jenayah syariah dan Mahkamah Syariah khususnya di Kelantan. Saya cadangkan kerajaan adakan satu suruhanjaya untuk memungut referendum khusus bagi rakyat Kelantan adakah mereka bersetuju jika kesalahan jenayah di bawah federal list diletakkan terus sebagai state list yang mana terhad pemakaiannya kepada Muslim sahaja. Kita kira suara hati nurani rakyat Kelantan yang majoriti Muslim lebih 90% dalam tempoh 34 tahun 8 kali pilihan raya konsisten. Majoriti rakyat Kelantan mereka sedar walaupun mereka bercakap pembangkang, peruntukan dan pembangunan sangat real menjadi kekangan kepada mereka, tetapi mereka tetap bersama-sama untuk melihat undang-undang ini berjalan secara baik. Sebagai contohnya kita melihat Suruhanjaya Kobok dan referendum Brexit di UK. Pelaksanaan penuh jenayah untuk Muslim di bawah state list Kelantan boleh berlaku, ini bukan mustahil. Atau kita boleh melaksanakan double aspect doctrine sebagaimana berlaku di Kanada. Saya kira perkara ini boleh dilakukan atas semangat federalisme yang sebenar dan bersifat matang. Kita sebuah negara yang dibentuk melalui Perjanjian Persekutuan Malaysia. Sebenarnya tadi kita melihat bagaimana Sabah memperincikan tengah sejarah MA 63, Kelantan juga ada sejarah undang-undang tubuh sendiri sebagaimana negara-negara lain. Kita melihat pemilihan Malaysia sebagai pengurusi ASEAN 2025 akan membuka peluang ekonomi. Dalam isu ini saya ingin mendapatkan kerjasama dan peluang untuk memanfaatkan segala ruang yang ada di negeri kita sama ada kelemahan atau kekuatan kita untuk membantu pendapatan ekonomi negara terutama negeri-negeri sempadan sebagaimana perbahasan daripada Padang Besar tadi. Saya ingin bertanya kenapakah di Tambak Johor namanya CIQS tapi tempat lain namanya ICQS.
Dan sejauh manakah perkembangan dan apakah model yang digunakan pakai ke arah single border agency di semua pintu masuk antarabangsa. Tumpat mencadangkan agar custom tak diletakkan di bawah single border agency tapi kekal di bawah Kementerian Kewangan kerana bidang kuasa dan skop tugas berbeza custom untuk mengutip pendapatan negara. Kajian penilaian impak Jambatan Pelangkaran Kubur Takbai sepanjang 2 km dijangka siap pada Jun 2025. Pembinaan Jambatan Persahabatan Pelangkaran Kubur Takbai yang mana jarak keduanya ini hanyalah tak sampai 300 meter, di mana ia akan menghubungkan jarak yang lebih dekat dan strategik antara Malaysia dan Thailand. Maka saya memohon dan merayu agar stesen terakhir ECRL perlulah dibuat di Pangkalan Kubur. Kalau di sana hujung kita ada Tanjung Pagar, di Kelantan kita ada Pangkalan Kubur yang kita boleh buat secara straight untuk kita pastikan ada perubahan besar pada Kelantan yang telah menjadi sebahagian daripada Malaysia sejak 60 tahun yang lepas. Saya difahamkan kos pembinaannya 80 juta. Ya, saya dimaklumkan oleh setengah pihak kalau tak ada gesaan secara serius kemungkinan akan dimulakan pada 2035. 2035 tak tahu berapa kali lagi pilihan raya. Jadi kalau boleh dibuatkan segera. Ini kerana apa? Sebagian tadi dimaklumkan bahawa ianya sebenarnya kos pembinaan 4 km ditanggung oleh Malaysia. Thailand akan belanjakan untuk jarak 8 km. Kenapa ini penting? Kerana hari ini ia bergerak melihat kepada perkembangan semasa yang berlaku di segenting Kerak. Pintu masuk darat ini memerlukan cadangan dan pembinaan Special Economic Zone. Sebagaimana Johor untuk rakan kereta Singapura, jadi kita perlu ada Special Economic Zone di Pangkalan Kubur untuk bersahabat dengan kawan kita peringkat ASEAN di Thailand. Kita kena bersedia dengan perubahan landscape ekonomi Thailand kerana kita sebagai negeri sempadan, kita mahu kita mendapat semua nikmat-nikmat yang diperlukan dalam membela negara kita segi ekonomi. Saya juga ingin berayu kepada pihak kerajaan supaya menaik taraf, menambah baik dan memperluas kawasan zon bebas cukai Pangkalan Kubur selaras dengan hasrat menjadikan Pangkalan Kubur sebagai bandar sempadan yang bertaraf antarabangsa. Saya ingin fokuskan apakah perancangan negara untuk pelan logistik dan pengurutan demi negara daripada Tanjung Pagar ke Pangkalan Kubur, kerana kita tahu kalau kita tak bersedia kita akan mendapat impak yang teruk daripada land bridge ataupun bypass di segenting Kerak oleh Thailand. Tempat pengumpulan barangan Thailand sebelum COVID adalah di Takbai. Tapi bila berlaku COVID, keseluruhan dah berpindah hanya di Rantau Panjang dan Takbai telah menjadi sunyi. Ini kerana apa? Tidak ada jambatan. Maka perlulah jambatan ini dibuat supaya boleh merangsang ekonomi kedua-dua. Kerana dimaklumkan oleh peniaga-peniaga di zon bebas cukai. Kalau 1980-an, pendapatan mereka antara 10 hingga 500,000 sehari, tapi kini untuk mendapat RM100 mensukar kerana pelbagai sekatan dibuat termasuk tiada perahu dibenarkan untuk berbarang ke ZBC yang perlu diteliti semula untuk dibenarkan sebagaimana dulu. Tambahan lagi, kita perlu mengeluarkan kerana mata wang mereka jauh lebih tinggi daripada kita sekarang. Silakan. Minta laluan sikit tempat. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Saya tertarik apa yang dibahaskan oleh Yang Berhormat tentang pembinaan bandar di sempadan. Dan kebetulan kami berdua menjaga sempadan. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat penting. Jadi saya juga berseberapat dengan Yang Berhormat supaya dipermudahkan untuk dimajukan semua bandar-bandar sempadan, bukan saja di Kelantan, termasuk sampai ke Perlis. Jadi seharusnya projek-projek yang memberi impak kepada ekonomi ini diambil peluang sebaik-baiknya. Dan kita malu kepada negara Thai. Kita tengok bagaimana banyak projek-projek yang boleh dimanfaatkan yang berada di kawasan sempadan, tetapi sebaliknya berlaku dalam negara kita. Jadi apa pandangan Yang Berhormat dalam isu ini? Saya setuju sepatutnya dengan rantau panjang dan mohon dimasukkan sebagai sebahagian daripada perbahasan saya. Yang seterusnya adalah tentang liputan telekomunikasi yang bertindan. Antara division baru dalam kertas putih dasar industri pertahanan ialah division pertahanan cyber dan elektromagnetik yang sangat relevan dan signifikan dalam dasar pertahanan negara masa kini. Soalan saya, sejauh manakah penambahbaikan liputan talian dan aset telekomunikasi di sempadan disebabkan sepanjang pemantauan saya di Pangkalan Kubur dan Takbai didapati talian negara lain ataupun Thailand lebih kuat sehingga apabila berlaku sebarang operasi ia memberikan kemudaratan keselamatan pegawai, mengganggu dan menyukarkan operasi kerana rahsia penguasaan tak dapat dibuat secara baik kerana telefon kita automatik bertukar menjadi telefon Thailand bila berada di sempadan. Jadi ini perlu kepada suatu tindakan segera kerana ini bukan sempadan Kelantan, ini sempadan Malaysia. Betul juga dengan saya ingin memohon kepada pihak kerajaan untuk meneliti. Saya difahamkan bahawa Perintah Duti Kastam Pangkalan Kubur 1969 digunakan dengan kadar berbeza daripada kadar duti di ICQS dan CQS di seluruh negara. Ini sangat aneh
kerana agensi sama tapi perintah duty custom berbeza. So sampai masanya akta atau perintah ini dihazafkan dan digantikan dengan akta dan perintah duty stamp yang lebih seragam. Saya juga memohon kepada Kementerian Kewangan untuk berbincang dan menubuhkan cadangan pembinaan Premium Outlet dan Kementerian Kerja Raya untuk meneliti zon bebas cukai di Pangkalan Kubur, diberikan imej dan insentif supaya kawasannya diperluaskan. Sekarang hanya 5.5 km dan bolehlah berunding dengan pihak KDN untuk mengguna pakai tanah yang ada di sekitarnya supaya lebih viable untuk menggantikan dan meluaskan lagi kawasan zon bebas cukai ini. Saya juga memohon kepada Jabatan Kerja Raya untuk menukar feri Pangkalan Kubur yang sangat uzur. Malu kita yang di-Pertua, bila kita bandingkan antara feri kita dengan feri Thailand, kita asyik rosak je. Lepas dah rosak, dimaklumkan pula bahawa juri enjin hanya seorang sahaja sepanjang tahun bertugas. Jadi saya kira perlulah kita tambah juri enjin, tukarlah kepada feri yang baru. Ini maruah kita. Bila Perdana Menteri Thailand datang baru ni, kita segan sebab kita terpaksa naik dia punya feri, tak boleh naik feri kita. Bila saya tanya kepada JKR Kelantan, dia kata ini JKR pusat. Saya pohon jangan malukan kita pada sempadan, kerana ini adalah imej maruah negara, bukan hanya maruah negeri. Saya juga memohon agar pihak KPDNK membuka pejabat tetap di sempadan untuk memastikan tiada aktiviti penyeludupan barang negara dan bukan datang ke Pangkalan Kubur bila ada aduan kerana jarak antara Pangkalan Kubur dengan Kota Baru 40 km. Saya berharap dan memohon agar PMA ataupun pintu masuk antarabangsa ini dibantu supaya dapat mengutip cukai lebih tinggi dan pulangan ekonomi yang lebih baik untuk rakyat kedua-dua negeri dan negara. Dekat Padang Besar kita difahamkan 800 juta kutipan. Dekat Pangkalan Kubur tak sampai pun 200 juta sebab segala kemudahan tidak ada. Jadi perlu dibantu, dirangsang untuk mendapatkan kutipan yang lebih. Saya juga memohon kepada pihak kerajaan supaya memberikan penarafan dan pengecualian daripada pengenaan cukai dan borang khusus untuk aktiviti CSR dalam kes bencana. Baru-baru ini Thailand kena banjir besar. 2014 kita banjir besar. Bila kita banjir besar, Thailand datang tolong. Bila dia banjir besar, kita nak tolong, rupa-rupanya kita terpaksa melalui pelbagai birokrasi yang saya rasa perlu dipermudahkan untuk kita bantu rakan kita di sebelah sana sebab kami memang berjiran dan sangat rapat. Jadi kalau boleh untuk CSR ini diberikan borang khusus untuk memastikan ia dapat menolong bukan hanya individu tapi juga NGO-NGO yang ingin membantu antara kedua-dua negeri. Saya juga ingin mencadangkan supaya pihak kerajaan dalam usaha untuk membantu rakyat dalam kes kos sara hidup mewujudkan grain ATM beras tempatan di semua pusat khidmat parlimen tanpa mengira kerajaan ataupun pembangkang sebagaimana yang dibuat di India, di Thailand dan di Indonesia. Mereka boleh bawa kad, letak kad, keluar beras. Jadi kalau boleh ini tak payah pakai beras import, ni pakai beras tempatan saja. Wujudkan ATM beras ataupun grain ATM ini kerana kita percaya program ini sangat membantu rakyat. Di Kelantan kita ada program Al-It'am, di Kedah ada beras sejahtera, di Terengganu ada jenama beras sendiri. Maka dalam keadaan gawat beras, maka seeloknya diwujudkan skim ini sebaris dengan inisiatif lain dalam barangan asas agar tidak ada rakyat kita yang tiada beras di rumah mereka walau apapun tahap ekonomi mereka. Seterusnya lagi tupat memohon agar pihak kerajaan memberikan pengecualian kepada keluarga OKU dan caretaker OKU ataupun penjaga sah mereka, diberikan pengecualian untuk kenderaan MPV yang dipasang di luar negara yang lebih besar dan selesa demi keselesaan mereka dan penjaga, sehingga mana pengeluar kereta nasional ataupun tempatan mampu mengeluarkan kereta seperti ini untuk kegunaan mereka. Jenama nasional berhenti pada Perodua Kijang dan Proton Juara dan tiada pelancaran baru atau model sama yang diupgrade kerana sehingga kini kenderaan yang ada tidak mampu untuk membantu OKU kita mencapai tahap selesa sebagaimana MPV Jepun yang lebih mesra OKU. Jadi kita mohon diberikan pengecualian kepada OKU dan juga penjaga mereka yang sah untuk keselesaan digunakan oleh OKU. Saya juga ingin merakamkan tahniah kepada pihak kerajaan kerana pasukan peguam Malaysia juga hadir memberikan keterangan di ICJ bagi membantu Afrika Selatan demi solidariti kita kepada Palestin. Saya merayu kerajaan mengeluarkan perkeliling rasmi menghentikan segala produk dan insentif komersial yang memberikan apa-apa pulangan kepada Israel. Saya juga menyuruh para mufti semua negeri mengeluarkan fatwa mengenai usaha boikot yang akan memberikan kesan pelbagai dari segi ekonomi, politik dan moral kepada Israel dan meningkatkan jati diri Palestin untuk terus berjuang mempertahankan tanah air mereka. Ini akan memberi kesan yang berpanjangan kepada rakyat kita. Semoga akhirnya Palestin akan menjadi berdaulat sebagaimana berjuangnya Afrika Selatan atas desakan dunia, akhirnya mereka kembali berdaulat.
Saya juga ingin bertanya pihak kerajaan tentang berapakah perancangan kerajaan untuk memperbanyakkan lokasi-lokasi bersejarah terutama negeri-negeri Pantai Timur untuk didaftarkan di bawah UNESCO supaya kita boleh merancangkan ekonomi dan pelancongan kita. Saya juga ingin melihat kepada pihak kerajaan. Tadi cadangan daripada Bangi saya kira dan juga rakan kita yang lain sebut tentang peruntukan daripada pembangkang. Saya kira parlimen ini adalah Dewan Debat Pencadang dan Pembangkang. Kedua-duanya warga negara yang berhak kepada bajet yang kita sama-sama luluskan. Sekalipun tentulah ada polisi yang tak setuju atau kita setuju sebab kita pembangkang dan kerajaan. Oleh itu sepatutnya tidak lagi caveat ataupun sekatan peruntukan kepada pembangkang sebagaimana dimati oleh MP kerajaan. Tidak perlu lagi ada rundingan panjang untuk capitulate barisan MP membangkang bagi terus dan ini akan meninggalkan presiden yang baik. Saya ingin tanya, adakah mana-mana kerajaan dalam dunia ini, negara demokrasi yang tidak memberikan peruntukan kepada pihak pembangkang? Jadi kalau boleh, jadilah negara yang lebih matang, berikan peruntukan berbancang sebab sekarang ini boleh disebut sama-sama bertanggungjawab, mesti ada sama-sama bajet. Dan juga kita ingin bertanya kepada pihak yang menyediakan skema berkenaan dengan padu, adakah padu boleh menjamin bahawa sekiranya berlaku sebarang kebocoran, pihak rakyat boleh menyaman agensi kerajaan yang dipertanggungjawabkan untuk memegang maklumat ini? Saya tidak nak sambung, nak tanya sedikit. Boleh? Yang berhormat Temerloh, saya tidak benarkan. Duduk. Okey. Sebagaimana yang terakhir, antara yang terakhir Di-Pertua, sekalipun kita tahu hutang kerajaan besar, tapi saya mohon untuk benteng banjir di Rantau Panjang dan Tumpat dipersiapkan. Mohon kerana ini merupakan suatu keperluan rakyat dan juga dalam kes rasuah bukan hanya orang yang menerima tetapi pemberi juga harus dihukum. Ar-rashi wal murtashi kilahuma finnar. Jadi dalam hal ini kita mohon supaya diambil tindakan kepada dua-duanya dan yang seterusnya ialah tentang kita memohon kepada kerajaan menjalankan kajian serius agar waktu Semenanjung Malaysia Barat dikembalikan kepada GMT 7 plus berdasarkan kepada kedudukan geografi yang sebenar supaya mengikut body clock bagi menambahkan kualiti kerja dan waktu rehat rakyat Malaysia. Yang terakhir saya ingin berpantun, rakyat Kelantan membaca iklan. Negerinya kaya, mineral berada. Namun sayang tiada pulangan. Semuanya dikutip oleh negara. Saya mohon menyokong tanda dirgahayu tuanku. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih yang berhormat Tumpat sebagai pencerahan. Usul tamat Dewan pukul 7. Tapi saya menggunakan kuasa 12 dalam braket 3. 15 minit saya extend. Itu yang saya telah berikan 22 minit kepada Yang Berhormat Jelutong, 22 minit pada Yang Berhormat Tumpat bagi yang terakhir. 12 dalam braket 3 ya. Baik. Bagi masa lebih boleh ke? Tidak boleh lah. Kuasa menghadkan 15 minit lebih. Itu aja. Ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguh sehingga 10 pagi hari Khamis 29 Februari 2024.